minggu ni, hari ni bersama dengan saya Izati untuk kelas episod yang ke-9 untuk Zapsi Free Online Class. So macam biasa, saya nak check dulu live kita hari ni macam mana. Boleh komen sikit, dengar suara ke, gambar clear, apa lagi, semua tu lah. So nak make sure kelas Zapsi Free Online Class kita untuk episod yang ke-9 ni berjalan dengan lancar, insyaAllah. So boleh komen sikit siapa yang dah join kita, komen sikit tentang sound kita, suara punya ni jelas ke tak, lepas tu gambar clear ke tak, supaya nanti kita boleh adjust dulu sebelum kelas untuk episod ke-9 ni bersama kita punya speaker, supaya dapat berjalan dengan ni lah, berjalan lancar lah, so tak ada masalah nanti. Okay, so kita tengok dulu siapa yang dah bersama dengan kita hari ni. Kita ada Afiq Jumali dah join kita. Apa khabar Afiq Jumali? Nadia Sahari kata hello. Hello Nadia. Afiq Jumali kata hello. Masih Tahrani kata hello. Terima kasih. Okay, dia kata semua okay, clear. Okay. So siapa yang dah ada ni, share dekat kawan-kawan supaya mereka pun dapat join sekali untuk episod yang ke-9 ni, supaya lagi ramai yang dapat join dan lagi ramai yang dapat belajar untuk tajuk kita hari ni, LEV Local Exam Ventilation, LEV Inspection, Conduct Testing for Phase Velocity, Capture Velocity, Duct and Blower. Tajuk ini panjang tu. So apa tajuk hari ni tu? So kita tunggu. Dan macam biasa, nanti akhir episod ke-9 ni kita akan umum pemenang duit raya. Ni kita masih ada lagi duit raya Zapsi, masih ada lagi baki 2 orang ni. So hari ni kita akan umum pemenang untuk episod yang ke-8. Dan untuk episod hari ni adalah episod yang terakhir lah untuk tuan-puan join kontes duit raya Zapsi. So jangan lepaskan peluang. So hari ni akhir, nanti kita akan umum pemenang untuk episod yang ke-8. So episod 8 dah habis. So tinggal lagi satu lagi untuk siapa-siapa yang share untuk episod yang ke-9 hari ni. So kita akan umum dalam next class kita nanti. So dah tinggal satu lagi ni. Jangan lupa rebut peluang tuan-puan untuk dapatkan duit raya Zapsi ni. Belum raya lagi kita dah dapat duit raya. Siapa nak bagi? Zapsi bagi. Okay. So mari kita tengok lagi siapa yang dah join kita. Kita ada, siapa yang join kita, boleh komen sikit, share sikit. Kita ada Saleha Alia. Apa khabar Saleha Alia? Okay. Okay, kita tak pun membuang masa lagi. Kita jemput kita punya speaker hari ni, Cik Hazizi Azri, untuk memberikan topik LEV Inspection yang akan share dengan kita hari ni. Silakan Cik Azizi. Sebelum tu boleh Cik Azizi perkenalkan diri, pengalaman dalam bidang LEV ni untuk mereka penonton. Kita nak kenalan lah dengan Cik Azizi hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Nama saya Azizi Azri bin Ahmad Sabri. Asal Selangor tapi dah lama menetap di Kemaman. So kita jadi orang Terengganu lah, orang Kemaman lah. Jadi jawatan saya dekat Zapsi ni Project Manager. Selain pada itu juga sebagai computer person lah, untuk Agintech tu yang berdaftar dengan DOS. Saya punya pengalaman ataupun pengalaman bekerja lah kan, start pada tahun 2012 di Zapsi, and then sampai dah sekarang hampir 2018, hampir 6 tahun lah bersama dengan Zapsi. So saya rasa itu sajalah. Okay. Terima kasih Cik Azizi. Untuk topik hari ni, Cik Azizi boleh bagi preview sikit akan belajar tentang apa? Okay, insyaAllah hari ni saya akan share berkenaan dengan annual LEV inspection yang biasanya kebanyakan akan dibuat oleh computer person lah, architect tu, orang yang competent computer person ni. And then selain daripada itu juga saya akan ada tambah sedikit untuk monthly LEV inspection, yang di mana itu adalah kewajipan kepada owner ataupun
Okey, di hadapan saya ni kita ada alat-alat yang kami akan gunakan semasa membuat testing, LEV testing. So ni kita guna Kimo instrument. So nampak kat sini, ni Kimo instrument. Yang ni dia punya kod dia AMI 300 STD. So dalam ni full package lah untuk buat LEV inspection. So yang ni ialah clamp meter, and then yang ni ialah untuk buat monthly LEV inspection kita guna anemometer, brand Kimo juga. So untuk brand ni macam-macam brand ada, tapi mostly kita lebih suka guna Kimo instrument lah. Okey, itu berkenaan dengan barang-barang kami guna lah. Okey, banyak hari ni Cik Azizi bawa hari ni untuk berkongsi dengan tuan-puan. So jangan lepaskan peluang. Dan ada yang tanya tadi, Cik Puan Saleha tanya, share sahaja ke untuk menang untuk duit raya? Macam biasa, dia punya syarat share 3 pembelajaran untuk kelas hari ni dengan hashtag duit raya Zapsi. So bila tuan-puan buat 3 perkara tu, kami dan kami kira berapa kali tuan-puan share, dan kami akan umumkan pada akhir kelas nanti. So macam hari ni, tunggu akhir kelas, kita akan tahu episod yang lepas punya pemenang, episod 8. So untuk episod 9, nantikan kelas yang seterusnya pada akhir kelas. Okey. So kita tengok dulu siapa yang ada, boleh Cik Azizi? Boleh. Kita ada Saleha Alia pun ada. Okey. Yang ada ni boleh share-share lagi supaya share dekat FB group, dekat kawan-kawan, supaya lagi ramai yang join kita punya kelas hari ni. Sebab Cik Azizi Azri ni seorang yang sangat sibuk, tapi dia sanggup meluangkan masa hari ni untuk berkongsi dengan tuan-puan secara percuma. So jangan lepaskan peluang tu. Hari ni kita semua datang belajar percuma je. Tengok dekat FB page Zapsi Industrial Ventilation. So tanpa melengahkan masa, saya jemput Cik Azizi untuk meneruskan kelas hari ni. Silakan. Okey. Okey, so insyaAllah hari ni saya akan share berkenaan dengan LEV inspection. So dalam slide ni kita akan terangkan berkenaan dengan learning of objective lah. What is a local exhaust ventilation, what are the frequency for LEV inspection, and then who can inspect the system annually, and then type of LEV testing lah. So what is local exhaust ventilation atau kita panggil LEV system lah? Is an engineering control system used to capture or contain contaminant at their source before they escape into the source workroom environment, so as to prevent inhalation by workers. So kat sini the most important dekat sini lah, to prevent inhalation by workers. So kan kita nak mengelakkan daripada workers terhidu chemical yang berbahaya semasa mengendalikan bahan kimia. So melalui dengan LEV system ni dapat mengurangkan risiko dia untuk bernafas di dalam ruang yang berbahaya. So LEV system ni besar, macam-macam ada, tapi kat sini saya akan more detail lebih kepada lab lah, di mana lab biasanya akan menggunakan sistem akan menggunakan fume hood, canopy hood. So dia simple system lah, tapi LEV is a big system lah, maksudnya macam-macam ada. Okay, next. So LEV system have a 5 component, bermula dengan hood, air cleaner, fan, ducting and chimney. So ada 5 component. Kalau air cleaner ni more tu untuk kita menapis apa yang disedut, apa yang disedut di kawasan ni lah. Okay, next. So this tadi gambar saja, ni yang the real life lah. Maksudnya inilah fume hood, and then inilah air cleaner device, dan inilah blower dan fan, and ni ialah ducting, and ni ialah stat. So this is 5 component yang complete lah. Dan buat pengetahuan, Zapsi kat sini bermula dengan engineering, di mana kita akan buat design, LEV design semua. Dan selepas itu, sekiranya proses tu ada untuk dengan DOE, kita akan apply dengan DOE sekali untuk meminta kebenaran membina chimney, cerobong. Dan selain daripada itu juga, kita selepas mendapat kebenaran daripada DOE, and then kita akan start pada construction lah. Di mana yang ni semua ialah daripada Zapsi sendiri, Zapsi yang buat construction. Selepas siap, and then kami datang untuk inspect, untuk buat baseline lah.
Dan semua sistem ni complete with PE endorsement, di mana IR Zainuddin iaitu owner of the Zapsi will be endorsed for the system lah. Dan sistem ni insyaAllah yang terbaik lah. Okay, next. So this about the design. It's a good design because lepas ni ini ialah suction focus. So apa yang berlaku ialah udara yang bersih datang dari belakang dan terus masuk ke suction focus ni, di mana pernafasan workers dalam keadaan selamat. Yang ni bad design disebabkan oleh dia bernafas bersama dengan kontaminen, sebab suction focus dia dari atas. Tapi it's a depend. Bukan kata canopy hood ni dia panggil canopy hood design. It's a bad design. Dia depend on what type of work. Apa pekerjaan kita. Adakah kita bekerja bersama kontaminen? Kalau bekerja bersama kontaminen, yes, this is a suitable design. Kalau bukan bekerja bersama kontaminen, this is a good design for the type of that work lah. Macam tu. Okay, next. And then frequency for LV inspection, dia sebenarnya bergantung penuh dengan undang-undang USE 2000 regulation, di mana regulation 17 USE 2000. USE 2000 ni ialah berkenaan dengan use and standard of exposure of chemical hazardous to health 2000, digazetkan pada 4 April tahun 2000 di bawah Akta OSHA tahun 94. So dalam regulation 17 ni untuk 17(1)B, di mana dia memberitahu bahawasanya hygiene tech tu, iaitu competent person, hendaklah inspect sekali setahun untuk satu sistem. So kat sini bermaksud frekuensi ni maksudnya sekali dalam setahun lah. So next. And then untuk 17(1)A, di mana employer ataupun owner tu sendiri kena inspect sebulan sekali. Maksudnya dalam setahun tu 11 kali dia kena inspect monthly LEV inspection, di mana monthly LEV inspection ni tidak sama macam annual LEV inspection yang lebih detail. Monthly LEV inspection ni dia more to checklist, dia just lightly checking lah, macam tu. Ringan lah, maksudnya tak adalah terlampau detail macam computer person. Okay, next. So computer person, so ni saya punya sijil. So Azizah Azizbi Ahmad Sabri, angka giliran 202 dan akan expired pada 9 Julai tahun 2018. Tak lama lah, bulan depan. So InsyaAllah akan sambung lagi lesen dalam proses. Okay, kita akan pergi ke type of LEV testing. So kat sini, ini yang kami buat. Bermula dengan physical observation. Lepas tu kita ada buat phase velocity measurement, capture velocity measurement, smoke test, duct pressure test, RPM motor and blower test. Yang ni ialah additional lah, M motor test. So kita ambil M motor. So next. So dalam physical observation ni, kita akan tengok pada overall of system lah. Overall system, di mana kita akan tengok pada leakage. Kita check ada tak possibility of leakage, satu. And then kita tengok sistem tu ada guna damper atau tidak. Kalau kata damper, adakah dia menggunakan manual damper atau motorized damper. Kita kena make sure damper tu berfungsi dengan baik lah. Itu yang pertama. And then yang kedua ialah hood. What type of hood dia orang guna, sama ada view hood ke, canopy hood ke, suction hood ke. Sebab kita akan biasanya computer person akan lukis lah roughly, macam just lukis gambaran macam mana keadaan sistem tu. And then size of ducting or layout ducting ni, perjalanan ducting lah. Kita akan lukis lah ducting dia size berapa, panjang berapa, apa semua. And then cross draft, kita akan check ada tak possibility of cross draft. Nanti saya terang lebih lanjut berkenaan dengan cross draft. Okay, and then lepas tu kita pergi ke safety management. Safety management ni kita tengok dekat lab sebagai contoh, ada tak dia letak signage. Sebagai contoh, sila pakai glove, pakai spek Google ke apa ke. And then ada tak dia buat document related with the system. Macam kata sebelum ni pernah ada buat inspection, so report dia macam mana, record keeping dia macam mana. Monthly LEV inspection dia ada buat ke tak. Kalau dia ada buat, Alhamdulillah, macam tu lah. So kalau tak buat, kita akan bagi penerangan bagaimana nak buat monthly LEV inspection tu, dan bagaimana untuk membuat record keeping yang sebetulnya. And then selepas tu kita akan interview with workers lah. Biasanya kita akan panggil chemist ataupun technician lab. Kita akan tanya dia, apa kerja dia buat dalam tu, dan apa chemical yang biasa dia orang guna, what type of chemical that will use. Okay, next. So ni secara roughly lah, example. Okay, dalam satu fihook ni gambaran lah, di mana fihook tu akan guna toluene, and then trichlene glycol. So ni ialah job step yang dia orang akan buat dalam fihook tu. So ni secara penerang, secara ringkas lah, ni example lah. Biasa yang ni akan kita letak dalam report lah. Okay, next. So
kita akan pergi ke, selepas habis physical observation, kita akan pergi ke phase velocity measurement. So dalam phase velocity measurement ni kita guna standard guideline ANSI IHA Z9.5 1992, di mana ANSI IHA ni American National Standard for Laboratory Ventilation. So kita guna standard 80 hingga 120 feet per minute atau 0.4 hingga 0.6 meter per second. So ini ialah average kelajuan angin yang masuk pada feed hood tu atau pada hood tu. Untuk cara ukur kita guna ANSI ASHRAE 110-1995, di mana satu kaki persegi setiap point yang kita ambil. So kalau kata SCGIH, dia akan ambil 6 inci persegi. Maksudnya 6 inci, 6 inci, 6 inci, 6 inci lah. So kami ambil satu kaki lah biasanya. Tapi the most important ialah bukan inci, bukan jarak yang kita ambil sebagai panduan, tapi berapa kelajuan angin yang masuk. Kalau sekiranya melepasi tahap yang kita nak, sistem tu bagus, good. Itu objektif dia. Kita tujuan untuk kita inspect ni ialah memastikan unit dalam keadaan selamat semasa workers guna unit tu. Itu yang paling penting. Kalau kata sistem sistem tu fail, berbahaya, kita bagi tahu dekat workers, awak jangan guna fuel ni lah, atau awak jangan guna sistem ni sebab dia bahaya pada awak. Kecenderungan untuk awak hidu chemical tu ada, macam tu maksud dia. So itu objektif kita lah, untuk memastikan orang ataupun lab personal bekerja dalam keadaan selamat. Okay, next. So ni equipment kami guna, chemo instrument. So kita ada anemometer, ini anemometer, pitot tube, smoke tube dan tachometer lah. So ni masa saya buat inspection lah, di mana saya buat phase velocity test. So kita guna anemometer. So kat sini tadi saya tunjuk sebiji kotak yang besar warna putih ni, macam bag apa, made in black. So dalam ni, ini dipanggil anemometer lah. Okey, ni anemometer. So anemometer ni dia ada anak panah. So ni ialah arah angin. So kalau arah angin datang dari sini, dia akan bagi positive reading lah. So contoh, kalau boleh share, atas ni ada aircon. So angin datang ke muka saya. Jadi kalau kira anak panah ni akan menghala ke saya lah, sebab angin datang dari muka saya. So bacaan dia akan bagi positive reading lah, macam tu. Nampak tak? So kalau kata melawan angin, bacaan dia akan negatif. Okey, cara kami ambil bacaan biasanya ni, kita anggap dia sebagai feed hood lah. So kita akan buat kaki kali sekaki kali sekaki lah. So lebih kurang macam ni lah kita akan ambil. Kita akan buat dalam keadaan average lah, dalam 10 second reading, and then dia akan bagi satu reading yang baru lah. So kita ambil macam tu. Okay, itu untuk phase velocity test. Okay, next. So ini untuk capture velocity test. Kita guna standard guideline SCGIH table 32. Ni rujukan pada tahun 1998. So ini ialah capture velocity test, di mana dia tak sama dengan phase. Capture ialah tangkap, berapa jauh dia boleh tangkap. So okay, saya akan bagi example sebentar lagi. Kita akan lebih fokus kepada charcoal, iaitu habuk. Habuk ni lebih pada release at low velocity into moderate still air, di mana dia punya standard guideline dia 100 hingga 200 feet per minute. So next. So ni example lah. Okay, bila charcoal ni cuba bawah. Okay, charcoal ni dia punya sistem dia akan guna macam ni lah. Ni hood dia lah. Dia akan guna, kita panggil dia essential arm lah, atau dia lebih cenderung untuk tangkap, capture lagi jauh lah. Ini untuk canopy hood jenis dekat lab lah. Ni biasa kat makmal adalah yang ni. Ni biasa yang industri berat biasa guna yang ni lah. Macam welding, charcoal yang jenis berabuk tinggi tu, dia akan guna yang hood macam ni lah. Tak akan guna hood macam ni. So next. Okay, apa maksud 0248? Okay, maksud dia macam ni. Contohnya ini ialah hood, canopy hood.
So ni lah jarak Contoh di sini 2 inci 0, 2, 4, 8, 10, 11. So saya akan ukur dan kadang kosong dapat berapa? Saya akan dapat 936.1. Lepas tu saya akan pergi ke 2 inci, saya dapat 732.0. Lepas tu saya pergi ke 4 inci, dia akan makin berkurang 333.4. Dan pada 8 inci saya dapat 107.3. Dan pada 10 inci saya dapat 62.1. Dan jadi kat sini ni 62.1 ni telah bawah pada below dan standard guideline, di mana kita nak minimum 100. So kita nampak kat sini 0.8 inci ni kita dapat 107, di mana dia minimum requirement. Masuk 8 inci ialah ruang bekerja yang selamat. So maksudnya dia akan bekerja dalam keadaan kosong hingga 8 inci, kawasan tu dia akan bekerja. Barulah habuk ataupun asap tebal tu tak akan memasuki ruang pernafasan dia. Maksudnya sekiranya dia bekerja melebihi 8 inci, dia berada dalam keadaan tidak selamat untuk bekerja, di mana habuk ataupun asap yang tebal tu akan bakal dihidu oleh pekerja tu lah, macam tu. So ni maksud table ni lah. Okay, next. Okay, ni ialah smoke test. Smoke test ni kita akan tengok pada flow pattern lah, to show the system in good or not. And then kita check possibility of cost draft. Tadi saya bagi tahu apa maksud cost draft. Cost draft ni ialah di mana di phase velocity tu ada berlaku potongan angin, di mana semasa kita buat smoke test tu asap tu tak masuk dalam fuel hood tapi dia ke bawah. Maksudnya kat situ ada gangguan pada laluan angin. Okey, kita tengok yang acceptable punya flow pattern. Kita ada share video. Okey, ini ialah acceptable result, di mana bila kita puff terus masuk asap ni. Dia tak ada macam leak yang macam lambat nak masuk, ataupun dia pergi merewang tempat lain dulu baru masuk. Sekarang kalau nampak asap terus masuk, biasa kita akan buat satu kaki di hadapan dulu, lepas tu baru kita test dari dalam. So kita boleh nampak cara asap tu masuk macam mana. Ini ialah smooth pattern lah. Ini sistem yang bagus lah, sistem yang baik. Okay, pergi ke reject punya condition. Yang reject punya condition ni complete. Ada cost draft. Okay, kita boleh nampak asap tu masuk tapi lambat. Ini sistem fail. Motor running, blower hidup tapi tak sedut. Ini cost draft. Nampak dia turun. Cuba ulang balik. Pergi ke sana. Arrow sana. Reject, tekan reject. Okay, biar. Okay, kita akan pergi, kita akan tunjuk kat mana cost draft berlaku. Sikit lagi. Okay, ni cost draft. Okay, cost draft tu berlaku daripada location of fuel hood tidak sesuai. Dia berdekatan dengan supply ataupun dekat dengan supply air ataupun ventilation system. Contoh macam speed unit. Speed unit kan dia supply, dia macam ada velocity menghala ke fuel hood. Itu menyebabkan berlakunya cost draft. So ni sistem yang fail lah. Kita boleh tengok dia punya pattern of smoke tu. So kebiasaannya smoke test ni kita boleh guna sebagai cara ataupun method untuk buat monthly LAV inspection. Okay, next. Okay, selepas tu kami akan buat duct pressure test lah. Dalam duct pressure test ni kita akan guna Pitot Traverse method. So dalam Pitot Traverse method ni, ini ialah pekali dia. Maksudnya kalau kata ducting tu dalam keadaan 10 inci sebagai contoh, kita akan guna pekali 10 ni. Jadi 0.019 akan darab dengan 10 inci lah. And then kita akan dapat jarak dia tu. Okay, ni ialah pitot tube. Ni pitot tube. Kita akan sambung pada alat ni. Okay, saya lupa nak tunjuk tadi. Terlampau bersemangat. Okay, ni ialah connection untuk velocity pressure. Bila kita cabut yang ni, dia ada tambah, ada tolak. Okay, yang ni ialah static pressure punya lubang. Yang ni ialah velocity punya lubang. Dia ada dua lubang. Dia ada dua
ada dua pipe dalam ni, dua tubing. So yang ni ialah untuk VP punya connection lah. So kat sini kita boleh tengok VP punya connection, dia akan connect dua wire lah. So kalau kata TP punya connection macam ni lah, positif sajalah. Inilah TP punya measurement. Dan sekiranya kalau untuk VP SP macam ni, SP punya connection. Yang ni SP punya connection macam ni. Yang ni SP punya connection. Okay, so kita pergi balik. Jadi yang ni perkali contohnya ducting tu dah kadang 10 inci. Sebelum tu mesti anda semua tanya, mana saya dapat benda ni kan? Macam tipu je. Rujukan kita ialah daripada buku ni lah, Industrial Ventilation, A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance. So dalam buku ni dia ada bagi tahu perkali-perkali apa semua lah. So okay, sekejap ya, saya nak tunjuk dia punya perkali dia. Okay, contohnya ducting 10 inci. Kat sini ni dah ada dah. Kalau ducting 10 inci, ini jarak dia 0.21, 1.1 inci, 1.84, 3.45, 6.55, 8 inci, 9 inci. Sampai 9 inci. So kita akan tanda pada pituk ni. Kita akan tanda, akan guna measuring tape, start pada sini 0. berapa ni tanda. Lepas tu kita akan ambil reading. So bila ambil reading, cara ambil reading yang betul ialah kena perpendicular lah, 90 degree, di mana yang ni akan melawan arah angin. Contohnya arah angin datang dari atas, dia akan tunjuk ke bawah lah. Kalau arah angin dari sini, dari ke bawah, dia akan pusing macam ni lah. Macam tu, dia akan melawan arah angin. Okey, kita akan guna perkali ni untuk round duct. Dan kita akan guna XY. Maksud XY lah, kita tebuk sini satu dan kita tebuk sini satu. So macam ni lah. Akan ada dua bacaan lah. Okey, next. And then ni untuk rectangular ducting. Rectangular ducting berbeza dia punya perkali dia. So dia akan ada XY juga, X dan Y. So ini perkali dia. Akan darab berapa panjang rectangular duct ni lah. Okay, next. So ni standard guideline kita guna, SCGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists. So kita refer pada table 32. So biasanya kalau dekat lab, kita biasa ambil contoh kat lab, kita guna 1000 hingga 2000 feet per minute untuk vapor, gases and smoke ni transport, ataupun dia boleh pergi keluar daripada sistem tu. Kalau kata below than 1000, apa yang berlaku ialah contaminant tu akan menempel. Maksudnya macam mana? Accumulate. Boleh ke ayat tu? Lebih kurang lah. Dia akan duduk stay dalam ducting tu. Maksudnya tidak akan keluar sebab tidak memenuhi minimum untuk dia transport, iaitu 1000 feet per minute. Okay, next. So ni ialah RPM test. RPM test biasanya kita akan test pada motor dan blower. Motor dan blower ni dia ada dua, sama ada pulley system ataupun direct lah. Maksudnya macam ni direct lah, direct driven. Satu lagi pulley system, dia ada belting semua. So kat situ akan ada dua bacaan RPM, di mana untuk blower satu dan ada untuk motor satu. So kalau yang ni sistem yang ni, kita ada satu bacaan lah, di mana dia direct drive. So yang akan ada satu lah, kita boleh baca motor dan blower sama kelajuannya. Apa maksud RPM ni? RPM ni lah revolution per minute, iaitu di mana kelajuan motor berpusing dalam 1 minit. So kat sini biasanya kita akan compare dengan nameplate lah. So kat sini nameplate dia bagi tahu kat sini 1400 RPM revolution per minute. So cara macam mana kita ambil? Cara dia kita akan guna tachometer. Tachometer ni akan connect juga dengan alat ni. Sama. Alat ni macam poket Doraemon lah, macam-macam dia boleh buat. Okay, lalu alat ni, yang ni memancar, yang ni menerima. Sebelum kita ambil reading tu, hendaklah kita tampar reflector sticker. Ni reflector sticker, biasa kita guna 3M
stiker reflector, dan kita akan tampal pada cooling fan motor. Kita akan buka cover fan ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak ni cover fan motor. Kita akan buka, sini dalam ni ada cooling fan yang kecil je. Cooling fan untuk motor supaya motor tu sejuk. So kita akan tampal reflector stiker ni kat dalam ni, and then kita tutup balik, and then kita take a reading lah. So cara ambil bacaan tu ialah bila stiker tu kita tampal macam ni, so hendaklah sama juga 90 degree, tak boleh macam gini, tak boleh macam ni lah. Kena sama aras dengan dia. Once kita dapat reading, lepas tu kita akan compare lah apa yang kita nak dengan RPM ni sebenarnya. Sebenarnya kita nak tengok sistem tu bagus ke tak. Dia menandakan pusingan dia cukup ke tak. Kalau kata pusingan dia below dari RPM ni kan, maksudnya motor dalam keadaan sakit ataupun blower dalam keadaan tak perform lah. Macam tu. Kalau kata height of reading ni tak ada masalah, itu maksudnya sistem tu okey lah. Kebiasaannya, pengalaman saya lah, biasa kalau ukur RPM ni, kalau kata nameplate 1400, biasa kita akan dapat lebih kurang 1450, 1460. Dia biasanya lebih kurang 102% tinggi sikit daripada nameplate. So kat sini pun dia ada mention RPM 1400. Ini ialah fan spec lah. So kita akan compare lah apa yang kita ambil ni. Okay, next. So ni additional M motor test by using clamp meter, and then we be compare with the nameplate jugalah. So apa clamp meter ni? Clamp meter ni lah clamp meter yang saya cakap tadi. So ni clamp meter. Kita akan ambil M dia berapa. So ni dia tunjuk M dia ialah 9.1. So cara kita ambil bacaan ni ialah kita akan pergi dekat, macam biasanya sistem ni dia, kita akan pergi ke electrical box dia lah, macam DOS starter sebagai contoh. So kat sini saya nak minta contoh pun tak ada. So contohlah dekat DOS starter tu akan ada wire macam ni, and then kita clamp. So dia akan keluar reading lah, macam tu lah lebih kurang. So reading tu kita akan baca. So kita akan compare dengan nameplate. Kalau kata bacaan tu melebihi 9.1, itu adalah masalah pada motor tu sendiri lah. Kebiasaannya M motor ni ialah kita boleh klasifikasikan sebagai nadi motor ataupun jantung motor lah, di mana sekiranya bacaan dia lebih kurang 50% daripada 9.1. Saya ambil contoh 9.1 lah sebab kat sini ada bacaan 9.1. So motor dalam keadaan baik. Tapi sekiranya dia berjalan dalam keadaan 80 hingga ke 96% motor tu running, M dia contohnya 8.9 sebagai contoh, merapati 9.1 ni, motor dalam keadaan bermasalah lah. Mungkin dari segi electrical problem ataupun mechanical problem lah. So kalau macam mechanical problem ni, dia lebih motor bearing problem lah. Kalau macam electrical ni, mungkin dia punya connection dia tak normal lah, macam untighten ke apa ke, sparking ke, lebih kurang humming ke, tengok depend lah macam mana. Ataupun dia punya winding motor tu macam mana, ada kerosakan ke. So ini menandakan keadaan motor, jantung motor, keadaan kesihatan motor lah. Senang cerita macam tu lah. Biasanya ni ada additional lah, tapi kita akan ambil lah sebab kita akan bagi tahu, kita akan advise pada klien motor ni okey ke tak based on M punya reading. Okay. So kita dah nak habis lah ni. Saya rasa agak lama rasa saya bercakap ni. Jarang cakap pakai kamera ni. Okay. So additional, saya sekadar nak share berkenaan dengan monthly LV inspection untuk mematuhi peraturan regulation 17.1A, di mana owner kena inspect sebulan sekali. So kat sini kita ada checklist. So checklist ni biasanya saya akan share pada klien, di mana kita akan bantu je lah sekiranya dia orang tak ada checklist ke apa ke. Okay. Okay, ke bawah. So ni contoh monthly inspection kita guna by inilah sesuai untuk digunakan untuk monthly LV inspection lah. So dalam ni ada anemometer. Ni anemometer, dia boleh ukur phase velocity ataupun capture velocity test. So sama juga kegunaan dia. Dia akan keluar reading, nampak ni negatif. Maksudnya lawan arah angin lah ni. So boleh nampak arrow dia. Ni arrow dia.
Okey. Selain kira maksudnya kat sini kita ada berapa bacaan ambil. So and then kita akan key in lah. Key in kan kita akan dapat average bawah. So dalam ni kita ada checklist lah. Annual inspection bila buat, bila expire, ada buat apa ni, equipment ada letak 6 inci selepas charge. Ni lebih pada checklist lah. Lebih pada orang panggil proper housekeeping lah. Kita check lighting okey ke tak, dalam fuel hook tu bersih ke tak bersih. Lepas tu ducting ada ke damage ke apa ke. Kalau ada carbon filter berapa DP gauge reading dia. Kalau higher than maksimum yang kita tetapkan, maksudnya apa itu lock atau sumbat hendak ditukar ataupun diservis. Selepas tu akan inspect by siapa? Biasanya lab technician akan check. So akan endorse by chemist lah ataupun supervisor tu. Yang ni untuk mematuhi peraturan 171A. Dan sekiranya problem, ada sistem tu problem, kita check below dan guideline. Apa kita nak buat? So kat sini kita ada maintenance trigger. Kat sini kita bagi tahu sistem problem. So kita akan panggil maintenance team untuk repair the system. So kita dapat mematuhi peraturan regulation 17.2 di mana owner kena buat maintenance ataupun schedule planning untuk memastikan unit dalam keadaan selamat ataupun unit dalam keadaan baik lah. Dan sekiranya melanggar peraturan use 2000 regulation ni akan didenda tak lebih pada 10,000, penjara tak lebih pada 3 bulan tak salah saya ataupun sebulan. Dan sekiranya tidak buat apa-apa akan didenda 1,000 sehari lah. Saya rasa berkenaan dengan use 2000 regulation Encik Azanuddin dah terangkan sepenuhnya lah. So selain pada tu, mesti orang tanya, takkan anemometer je boleh guna untuk buat monthly living inspection ni? Tak. Ini jawapan dia. Ini lah yang kedua kita boleh guna ialah smoke tube. So smoke tube ni mesti semua tertanya kenapa saya bungkus saya punya puffing ni. Ni panggil puffing puff. Yang ini kita kena make sure dia sentiasa kering. Kalau dia react dengan udara, kalau dalam lembab, dia akan jadi macam ada cecair datang daripada benda ni lah. So kita make sure, biasanya saya akan balut dengan tisu dengan apa, memastikan dia dalam keadaan kering lah. Mengelakkan daripada dia react dengan udara lah. Kalau tak nanti dia akan kehitam lampu semua dalam misi lah. Juga ni satu. So yang kita patahkan kedua smoke tube ni. Lepas tu kita akan masuk dalam puffing ni, dan kita akan puff, dia ada lubang kat sini. So kita akan tutup lubang dan kita start puffing lah. So cara kita puff ni, jarak dalam keadaan sekaki. Ni imaginekan ni depan saya ialah fuel hook. So dalam keadaan sekaki kita akan puff lah. Puff, kita tengok macam mana smoke pattern tu. Kalau kata smoke inflow macam video tadi, so sistem tu dalam keadaan baik lah. Kalau kata kita reject tu, kita tengok video yang kedua yang reject tu, di mana ada punya smoke dia tu lambat, macam-macam berlaku. So sistem tu reject lah. Dan dia sama juga, dia akan trigger pada maintenance punya maintenance team lah untuk repair balik sistem. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau diberi peluang saya akan share lagi. Kalau ada pertanyaan ke apa, tak ada masalah, boleh refer Facebook Zapsi untuk tahu dengan lebih lanjut lah. So balik ke sini balik. Terima kasih Cik Azizi untuk perkongsian hari ni. So kita tengok dulu hari ni ada soalan ke tak ke, boleh Cik Azizi? Boleh, ada masalah. Okey. Jadi kita ada Haimimi, dia kata hai. Alhamdulillah bakar. Jalia dia kata dan share group Gambol. Terima kasih Lia. Ada Cik Nurizan, Fatihah Fatin, Arif Rahim, Lia semua bagi thumb up. Cumi Hassan kata terbaik. Fatihah Muhammad Rafi kata okey. Cik Lirok bagi thumb up. Afif Muhammad dia kata Cik Azizi rambut baru. Hari ni tak ada soalan lagi setakat ni. Tak apa, kita tunggu dalam masa berapa minit. Kalau ada soalan boleh bagi je, tanya je soalan. Sementara Cik ada, kita boleh jawab direct dengan tuan-puan punya soalan. So nampak lagi dia kan. So
habis ke kejap je rasa. Nampak sangat kelas Cik Azizi ni menarik ni sampai orang kejap je rasa tu. Tak rasa lama lah, tak boring kan kelas ni. Okey, kalau ada soalan boleh terus tanya lagi. Kami masih di sini. Boleh terus tanya dan jangan lupa kita ada sekejap lagi kita ada pengumuman duit raya Zapsi. Duit raya kedua terakhir akan diberikan kepada pemenang kita untuk episod yang ke-8. So untuk episod hari ni jangan lupa share, kongsikan 3 pembelajaran yang tuan-puan belajar daripada Cik Azizi untuk LAB Inspection hari ni, dan juga hashtag duit raya Zapsi. Sebab kontes ni untuk bulan Ramadan ni, untuk tuan-puan dapat duit raya. Okey, so jangan lepaskan peluang. Okey, nampaknya untuk kelas hari ni mungkin diorang faham sangat rasanya dengan penerangan Cik Azizi. Sebab tak ada soalan hari ni. Dia biasanya kalau tu cikgu saya selalu share, dia akan ada 3 je situasi. Dia orang faham betul ke, betul-betul faham topik hari ni, tak faham langsung topik hari ni, dengan dia ada tengah proses lagi. Dia baru dapat input kan, dia tengah proses lagi nak faham tu. So yang mana yang tengah proses tu, nanti ada soalan boleh tanya je dekat kita punya FB live video hari ni. So nanti admin FB page akan communicate dengan Cik Azizi untuk jawab pertanyaan tuan-puan. So jangan malu, jangan segan. Nanti rugilah kalau segan malu ni. Cik Khairul Izzuan kata good explanation. Tengok, terima kasih. Kita faham lah ni. Okay, so kita dah berada di akhir, di penghujung. Cuma sebelum tu kita nak umumkan kita punya pemenang duit raya Zapsi untuk episod yang ke-8. So satu ni dah hilang untuk hari ni punya. So pemenang kita pada hari ni, kita ada muzik ke untuk umum pemenang ni? Ada. So tunggu sekejap, tunggu muzik sekejap. So pemenang untuk episod yang ke-8 untuk duit raya Zapsi adalah dengan 545 kali share. 545 kali share di FB, iaitu Kakak Syara. Saya tak pasti dia ada join kita ke tak untuk episod yang ke-9, tapi Kakak Syara jangan risau, nanti admin akan contact Kakak Syara untuk pastikan duit ni dapat dekat Kakak Syara. Okay. Wow, bestnya. Terima kasih Kakak Syara sebab sudi join kita punya kontes dengan 545 kali tu. Bukan sahaja tu, memang betul-betul usaha nak dapat duit raya Zapsi ni. So untuk yang masih belum menang, jangan lupa kita masih ada duit raya Zapsi yang terakhir untuk episod yang ke-9 ni. Jangan lupa share, bagi 3 pembelajaran dan hashtag duit raya Zapsi. So lepas kelas hari ni share dan kita akan umumkan pada kelas yang akan datang. Okey, macam tu, sekian saja daripada kami. Selamat berpuasa. Lagi beberapa hari lagi untuk bulan Ramadan ni. Semoga yang kita sama-sama mengejar ni lah, keberkatan hari-hari terakhir Ramadan ni. Okay. So terima kasih kepada Cik Azizi sebab sudi berkongsi dengan Zapsi Free Online Class hari ni. So kita akhiri online kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.